Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Kejutan demi kejutan, cerita demi cerita rasuah yang melibatkan beberapa kepimpinan tertinggi Kerajaan Negeri Sabah. Antara nama yang besar yang terlibat baru-baru ini, saya mendapatkan sumber daripada Malaysia Kini. Memang lagi satu kejutan Sabah. Skandal perlombongan menyelubungi star dan juga pemimpin tertinggi PBS. Antara nama-nama yang disebut di dalam artikel daripada Malaysia Kini ialah Presiden Star sendiri Jeffrey Kitingan, dua timbalannya Elron Alfred Angin serta Robert Tawik, pemangku Presiden PBS Joakim Gunsalam, pendahulunya Dr. Maximus Ongkili, dan timbalan Presiden Parti Jahid Jahim. Ini adalah beberapa nama besar di dalam kepimpinan politik Kerajaan Negeri Sabah. Artikel daripada Malaysia Kini bertarikh 28 Jun 2025. Jadi pada akhirnya apa pengakuan timbalan Ketua Menteri Sabah, khususnya Dr. Jeffrey Kitingan? Okey, sebelum kita teruskan, saya kongsikan kepada anda. Ini adalah produk molekul imun molekul bijak. Ini adalah produk untuk meningkatkan kekuatan imun badan sehingga 437%. Bila kekuatan imun badan kita kuat sehingga 437%. Ini membolehkan imun badan kita melawan pelbagai jenis penyakit. Saya ulang semula, pelbagai jenis penyakit. Termasuk kencing manis, gout, darah tinggi, kolesterol, penyakit melibatkan buah pinggang, penyakit melibatkan perut, penyakit melibatkan jantung. Jadi sekiranya anda mungkin mengalami beberapa penyakit yang saya sebut sebentar tadi, ataupun ada penyakit lain, ataupun anda mempunyai ahli keluarga member yang memerlukan produk ini, anda boleh menghubungi saya di nombor yang tertera, kita boleh cerita. Okey, baik saudara-saudara, timbalan Ketua Menteri Sabah akhirnya buat pengakuan. Kitingan nafi terlibat skandal perlombongan, dakwa tuduhan tak berasas. Bagi rakyat Malaysia, siapapun juga pemimpin politik di Malaysia ini yang terlibat dengan rasuah, yang terlibat dengan salah laku, kalau disahkan bersalah, sudah pasti kita mahu pemimpin-pemimpin ini ataupun siapapun juga pihak ini, tak kiralah YB kah, Datuk kah, orang biasa kah, kalau terlibat dengan rasuah, perlu dikenakan tindakan undang-undang. Jadi, adakah di sini kedudukan timbalan Ketua Menteri Sabah sedang dalam bahaya? Kalaulah beliau dapat dibuktikan bersalah, of course lah beliau akan dikenakan tindakan undang-undang sehingga jawatan beliau pun berisiko untuk hilang ataupun berisiko untuk dilucutkan. Tapi akhirnya timbalan Ketua Menteri Sabah telah membuat kenyataan, menafikan terlibat skandal perlombongan. Presiden Star Jeffrey Kitingan menafikan dakwaan dia menerima RM1.78 juta berkaitan skandal rasuah lesen perlombongan di Sabah. Ketua Penerangan Star Anwar Gani Gilong berkata, Kitingan menyifatkan tuduhan tersebut sebagai tidak berasas sama sekali dan serangan bermotif politik yang bertujuan menggugat kestabilan, memburukkan imej serta menghancurkan kerajaan Sabah. Kitingan menegaskan dia tidak pernah sama sekali menerima sebarang dana berkaitan permohonan lesen perlombongan atau mana-mana skandal yang didakwa. Jadi apapun yang berlaku, apapun cerita rasuah yang berlaku di Sabah pada hari ini, sudah pasti rakyat di negeri di bawah bayu mahu dalangnya untuk didedahkan. Yang pertama. Kedua, mahu dalangnya ditangkap. Jadi berkaitan dengan ini juga, saudara-saudara. Sebelum ini, kalau saya tak silap, Ketua Menteri Sabah Haji Jinor ada membuat kenyataan berkaitan dengan rasuah. Jadi kalau benarlah parti Star, parti PBS ini memang terlibat dengan rasuah. Mereka hari ini bersama-sama di dalam kepimpinan JRS, di dalam gabungan JRS. Adakah JRS akan membuang mana-mana pemimpin di dalam PBS ataupun sekaligus menamatkan kerjasama bersama PBS
ataupun staf sekiranya mereka benar-benar terlibat dengan rasuah. Tapi apapun, sebagai rakyat Malaysia, saya berdoa supaya pilihan raya negeri kali ini dalam keadaan yang lancar, dan yang paling penting adalah keselamatan dan damai sejahtera. Jadi, saudara-saudara, berkaitan dengan isu ini, apa komen anda? Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara, saya kongsikan kepada anda. Ada satu kenyataan, ada satu berita mengesahkan pembekuan harta sehingga ringgit Malaysia 4.5 bilion yang dibekukan di 5 buah negara. Bagi saya ini adalah satu keputusan yang pasti menggemparkan Tun Mahathir khususnya, kerana ini melibatkan rakan ataupun sekutunya, yaitu Tun Daim Zainuddin. Kenapa RM4.5 bilion harta Daim di 5 negara dibekukan? Ini penjelasan mudah. Sebelum kita teruskan, saya kongsikan kepada anda satu berita baik. Ini adalah produk molekul imun, molekul bijak. Produk ini sangat baik, sangat bagus, sangat recommended. Lulus KKM, lulus daripada hospital, dan produk ini sudah terbukti di seluruh dunia. Anda boleh membuat kajian tentang produk ini. Molekul imun, molekul bijak. Ini adalah untuk meningkatkan kekuatan sistem imun badan kita sehingga mampu melawan pelbagai jenis penyakit termasuk kencing manis, gout, darah tinggi, kolesterol, gastrik, penyakit melibatkan jantung, penyakit melibatkan perut, dan macam-macam lagi. Sekiranya anda memerlukan produk ini ataupun saudara mara ahli keluarga anda yang memerlukan produk ini, anda boleh menghubungi saya di nombor yang tertera. SPRM ketika ini sedang memburu dan membekukan harta dikaitkan dengan bekas Menteri Keuangan, Allahyarham Tun Daim Zainuddin, keluarganya serta proksi yang berada di 5 buah negara bernilai RM4.5 bilion. Apa yang menjadi tumpuan ialah nilai aset yang besar, dikatakan mencecah RM700 juta di UK, termasuk kondo, hotel, pusat beli belah, dan akaun bank. Pengulas ekonomi Nazri Hamdan berkata, punca harta dibekukan adalah kerana aset itu gagal diisytihar semasa siasatan dijalankan oleh SPRM sebelum ini. Jadi, saudara-saudara, saya pun tertanya-tanya, adakah perkara ini boleh berlaku kepada mana-mana pemimpin di negara yang ada hari ini? Mungkin Tun Mahathir yang dilihat sebagai antara pemimpin yang terkaya di Malaysia. Mungkinkah sekiranya satu masa nanti Mahathir akan disiasat dan bersama dengan ahli keluarganya akan disiasat? Adakah sekiranya mereka gagal untuk mengisytiharkan harta semasa siasatan dijalankan oleh SPRM, boleh menyebabkan harta Mahathir mungkin bukan saja di dalam negara tetapi di luar negara juga bakal dibekukan. Dan adakah ini boleh menjadi penyebab kepada kemuflisan? Nah, saudara-saudara, kita tidak berharap perkara yang buruk berlaku kepada Tun Mahathir, tetapi mungkin kepada pemimpin politik yang lain yang mempunyai harta yang banyak di luar negara, mungkin tidak mustahil untuk dibekukan sekiranya mereka terlibat dengan siasatan dan gagal untuk mengisytiharkan harta. Dalam bahasa mudah, ini dikira satu bentuk pelanggaran bahwa Seksyen 4 dalam kurungan 1 Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram AMLA 2001. Seksyen ini menyebut bahawa sesiapa yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam transaksi wang atau aset hasil aktiviti haram, termasuk yang gagal isytihar aset, isytihar boleh dikenakan siasatan dan tindakan pembekuan. Maksudnya, bukan kena buktikan duit itu haram dulu pun. Cukup ada reasonable suspicion untuk memulakan tindakan sementara. Atas sebab itu, kata beliau, SPRM menggunakan satu alat undang-undang dipanggil Restraining Order atau perintah larangan untuk
Pastikan aset itu tidak boleh digerakkan, dijual atau dilupuskan semasa siasatan dijalankan. Berkaitan dengan ini juga, yang menarik Mahkamah Tinggi KL sebelum ini ada bekukan hak milik Menara Ilham, bangunan 60 tingkat yang dikaitkan dengan Daim Zainuddin. Berkaitan dengan ini, apa komen Anda?